Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Okey, pada entry kali ini aku nak menjawab sedikit soalan tentang kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak menyentuh sama sekali tentang KWSP. Okey, dalam titah baginda yang telah berlalu beberapa hari yang lalu Okey, baik. Jom kita mulakan. Okey. Untuk menjawab soalan tu ada yang bertanya, ramai yang bertanya di ruangan komen secara tak langsung dan secara langsung Okay. Aku telah terpaksa menyelongkar akta-akta dan apa yang aku perolehi ialah mengikut perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Yang di-Pertuan Agong telah diberikan kuasa okey, ada bidang-bidang kuasa dia bidang-bidang kuasa dalam badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman. Okay, ada bidang-bidang kuasa baginda ni. Dan sangat luas bidang kuasa tu. Kalau aku nak sebut dalam video ni panjang lah sebab perlembagaan ni, perkara 150 ni, Perlembagaan Persekutuan ni panjang. Jadi aku ringkaskan Okay, aku akan tunjuk dekat slide kat depan korang ni. Sambil aku bercakap ni, korang boleh teliti sendiri baca, pause, tekan, baca Okay. Kenapa baginda tidak menyebut tentang hal isu KWSP dalam titah baginda, walaupun titah itu berbunyi keperluan rakyat kerajaan perlu mengambil perhatian keperluan rakyat, tapi tidak menyentuh sama sekali tentang KWSP. Ini disebabkan oleh dalam pentadbiran kerajaan secara demokrasi berperlembagaan yang di-Pertuan Agong memang diperuntukkan kuasa-kuasa seperti yang korang sedang tengok dekat slide sekarang ni, dan kuasa-kuasa itu tidak termasuk dalam urusan pentadbiran kerajaan. Okay, dalam urusan pentadbiran kerajaan, urusan pelaburan kerajaan, itu di luar bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi sebagai pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera, boleh melantik hakim-hakim, boleh melantik Perdana Menteri, ahli parlimen dan sebagainya, tapi baginda tidak mempunyai kuasa untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran secara khusus. Jadi secara amnya baginda boleh menasihati kerajaan agar melakukan ini ataupun tidak melakukan ini, sebagai penasihat kerajaan yang eksekutif, secara mudah kita nak faham. Banyak penonton yang pada komen mereka menzahirkan rasa kecewa kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak menyebut direct secara terus, bantulah rakyat, contoh ayat bantulah rakyat dengan membuat pengeluaran. Baginda tidak boleh berbuat demikian secara dasarnya, secara asasnya, kerana itu di luar bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Urusan pentadbiran, urusan pengurusan kerajaan, pentadbiran kerajaan semua dijalankan oleh kerajaan yang dilantik melalui proses demokrasi, secara amnya dalam proses demokrasi, dan oleh kementerian-kementerian melalui menteri-menteri yang berkenaan sahaja. Jadi sebagai Yang di-Pertuan Agong, walaupun berstatus pemerintah tertinggi negara, tapi kuasanya terhad dan diberi kuasa-kuasa khas. Kuasa-kuasa khas ni tak ada pada sebarang orang rakyat-rakyat tak ada, hanya ada pada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi dalam urusan pentadbiran, pengurusan pelaburan yang melibatkan pelaburan kerajaan dan sebagainya, wang rakyat, pihak kerajaan sahaja yang mempunyai kuasa untuk melulus dan mencadang, melulus dan melakukannya. Jadi Yang di-Pertuan Agong cuma boleh menzahirkan rasa dan penangan beliau terhadap sesuatu perkara yang melibatkan seperti yang dititah tu, keperluan rakyat. Okey, baginda bertitah supaya kerajaan mengambil berat pandangan dan keperluan rakyat. Tapi itu sekadar titah yang perlu dipatuhi sepatutnya. Dan sekiranya, macam aku cakap dalam video yang terdahulu sekiranya pihak kerajaan ada alternatif lain untuk membantu keperluan rakyat, maka benda itu akan dilaksanakan. Tidak semestinya pengeluaran KWSP saja yang menjadi keperluan rakyat. Mungkin itu yang boleh dipikirkan oleh pihak kerajaan. Okey, jadi semua jelas kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak menyebut tentang KWSP. Kalau benda itu boleh disebut secara langsung, maka aku rasa semestinya Yang di-Pertuan Agong akan menzahirkan terus pada titah beliau, titah baginda dalam titahnya. Okey. Jadi secara dasarnya sebelum aku nak akhiri video ni, Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi yang diberi kuasa-kuasa yang sangat powerful, sangat istimewa, yang tidak ada pada rakyat-rakyat biasa, termasuk Perdana Menteri sekalipun. Tetapi dalam masa yang sama, dalam urusan pentadbiran dan pelaburan, baginda
tiada kuasa untuk masuk campur secara langsung. Baginda cuma boleh menasihati supaya jangan buat ataupun buat satu benda. Jadi kalau dah namanya penasihat dan menasihat, maka pulang pada pihak kerajaan untuk mendengar ataupun dan melaksana ataupun tidak. Jadi itulah sebabnya kenapa baginda tidak menyebut secara langsung tentang isu KWSP. Okey, itu di luar bidang kuasa dia. Okey, aku harap informasi ni berguna untuk kita faham tentang kuasa-kuasa yang ada pada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Korang boleh rujuk semula perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ya, korang boleh rujuk semula. Korang type je kat Google perkara 150 Perlembagaan Persekutuan ya. Kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai bahan rujukan korang selepas korang tengok video ni. Okey. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. See you guys in my next video. Jaga diri semua. Bye-bye.